Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atika Hiu binti Muhammad Ridwan Hiu, nama matrik 261776. Okey, jadi pada hari ini saya akan membentangkan mengenai tugas individu yang telah saya lengkapkan. Okey, antara isi kandungan yang kita akan pelajari pada hari ini adalah pengenalan kaunseling pelbagai budaya, demografi pasangan saya, perspektif pasangan saya dan juga akhir sekali adalah kesimpulan lah. Okey, jadi mari kita mulakan dengan bahagian pengenalan. Okey, pengenalan tentang kaunseling pelbagai budaya ini terdiri daripada 4 aspek utama iaitu etnografi, demografi, status dan juga afiliasi. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada latar belakang ataupun biografi mengenai pasangan saya. Saya telah memilih Nur Atikah binti Idrus sebagai pasangan untuk saya temu bual. Dan Atikah ini berumur 22 tahun dan sedang melanjutkan pelajarannya di Universiti Utara Malaysia dalam ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling. Okey, berdasarkan paparan di skrin di sebelah kiri saya, okey, dapat kita lihat bahawa Atikah ini berketurunan Melayu dan berdasarkan temu bual yang telah saya jalankan, setahu Atikah daripada dahulu lagi tidak mempunyai sebarang darah campur. Dan apabila kita bercakap dengan bangsa Melayu ini, kita sinonim dengan agama Islam. Jadi tidak perlulah saya ulas dengan lebih lanjut tentang perkara tersebut. Okey, seterusnya kita juga dapat lihat bahagian ekonomi keluarga Atikah, di mana keluarga Atikah dalam kategori B40. Dan seterusnya kita dapat lihat bahawa Atikah ini merupakan anak tengah, iaitu anak kedua daripada 3 adik-beradik. Okey, seterusnya adalah kita pergi kepada bahagian peranan jantina. Okey, peranan jantina ini terbahagi kepada 2, iaitu feminin dan juga maskulin. Okey, feminin ini kita boleh katakan bahawa perwatakannya itu lebih kepada berperwatakan ciri-ciri sebagai seorang wanita. Contohnya suka masak, suka mengemas rumah, suka bersolat, suka bergaya, suka berdandan, suka benda-benda yang kita cakap perempuan suka tu kan. Okey, shopping, apa lagi? Okey, seterusnya kita boleh lihat dan kalau kita cakap pasal peranan maskulin ni, maksudnya sebaliknya lah, yang suka yang sadu-sadu lah kan. Okey, seterusnya adalah kita pergi kepada peranan jantina Atikah. Okey, Atikah cakap berdasarkan apa yang dia cerita, okey, saya dapat klasifikasikan lah. Okey, Atikah ni seorang yang berperwatakan feminin. Okey, sebab apa saya cakap macam tu? Sebab Atikah sukalah benda-benda yang feminin ni. Yang dia tak suka tu hanyalah benda-benda yang maskulin ni lah. Yang contohnya macam kerja-kerja berat, kerja-kerja yang macam, yelah, yang macam tak sepatutnya perempuan buat. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan dalam keluarga. Okey, seperti yang saya katakan tadi, Atikah ini merupakan anak kedua daripada 3 adik-beradik dan Atikah banyak meluangkan masanya bersama keluarga kerana Atikah merupakan merupakan seorang sahaja anak mereka yang hanya bersekolah di sekolah asrama penuh selama 2 tahun, iaitu pada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi tanggungjawab sebagai seorang itu memang banyaklah yang Atikah lakukan dan sebagai contoh macam tolong ibu bapa dia dan banyak lagi lah. Okey, sebenarnya kita pergi kepada peranan sosial. Okey, berdasarkan temu bual yang telah saya jalankan bersama Cik Atikah ni memang seorang pelajar yang sangat aktif. Sebab kat sini kita melihat Atikah banyak sertai ahli jawatan kuasa, banyak sertai Persatuan Innova dan juga melalui Persatuan Innova ni Atikah telah melihat satu budaya yang jarang orang lain dapat. Sebagai contoh budaya Cambodia kan. Tapi saya takkan terang kat sini dan saya ingin memaparkan beberapa gambar-gambar aktiviti yang telah dijalankan oleh Atikah. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian perspektif. Okey, bahagian ni rasanya semua orang suka lah kot. Siapa je yang tak suka masuk bakwan kat sendiri kan? Okey, sebelum saya nak masuk bakwan kat sendiri tu, saya nak terangkan tentang perspektif saya terhadap pasangan saya itulah. Okey, perspektif pertama saya ke Atikah ni, Atikah memang seorang yang sangat matang, seorang yang perangai dia macam seorang yang kakak-kakak lah, penyayang, easy going, peramah dan banyak lagi lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pandangan pasangan terhadap diri saya sendiri. Okey, melalui ini kita dapat lihat Atikah bercakap saya merupakan seorang yang disiplin. Yes, dan Atikah juga bercakap saya seorang yang sentiasa membantu rakan-rakannya, bertanggungjawab dan mesra. Betul tak? Okey, sekarang kita pergi kepada persepsi Atikah mengenai kaunselor dan juga mengenai kaunseling. Okey, Atikah bercakap bahawa seseorang kaunselor itu
Atika bercakap, counselling itu merupakan satu proses di mana seorang klien berjumpa dengan seorang kaunselor untuk menyelesaikan masalahnya. Okey, dan Atika juga berpendapat bahawa satu kerjaya counselling ini merupakan satu kerjaya yang bagus kerana terdapat satu peluang yang sangat besar. Okey, manakala bagi persepsi terhadap sikap kaunselor pula, Atika mempunyai berpegang pada prinsip ataupun berpegang pada teori Carl Rogers di mana terdapat beberapa sifat yang telah dikatakan oleh Carl Rogers seperti mesra, jujur, menerima tanpa syarat, dan Atika juga bercakap bahawa kaunselor tidak boleh terlalu cepat melata tetapi harus sentiasa berfikir untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Okey, seterusnya kita pergi kepada persepsi Atika terhadap pengetahuan kaunselor tentang konsep kaunseling pelbagai budaya lah. Okey, dekat sini apa yang Atika katakan bahawa seseorang kaunselor itu perlulah tahu bahawa di Malaysia bukan hanya terdapat 3 etnik utama sahaja, tetapi dekat Malaysia ni ada banyak. Okey, sebagai contoh lagi kita ambil dekat etnik yang dekat Sabah Sarawak tu. Banyak kan? Mungkin kawan-kawan kita yang dekat Sabah Sarawak tu boleh cakap lah ada berapa banyak je. Kan? Kalau, itulah tu. Bukannya ada Melayu, ada Cina, di India je ada banyak. Okey, jadi oleh sebab itu seseorang kaunselor tu dia perlulah macam cakna dan juga dia perlulah memegang dengan sikap kaunselor yang kaunselor perlu ada itu, sebab dengan berpegang pada konsep tersebut, seseorang kaunselor itu boleh mengendali sesuatu konflik yang sedang dihadapi oleh seseorang klien. Okey, akhir sekali apa yang saya boleh katakan di sini, apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah kaunseling pelbagai budaya ini sangat-sangat penting bagi seseorang kaunselor. Dan saya juga beranggapan bahawa kaunseling pelbagai budaya ini sangat penting kepada semua pihak. Okey, sebab apa? Sebab melalui pembacaan pelbagai budaya ini, okey, kita dapat menyelesaikan banyak masalah ataupun banyak konflik-konflik ataupun perkara-perkara sensitif yang sedang berlaku di sosial media. Sebagai contoh, walaupun dia tidak lagi berlaku tragedi 13 Mei, tetapi sebenarnya benda itu masih berlarutan di media sosial terutamanya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah sentiasa menambah ilmu kita, haruslah sentiasa mencari dan juga sentiasa tidak penatlah untuk kita kenali antara satu sama lain, kerana ini bukan sahaja dapat membantu kita sebagai seorang kaunselor tetapi dapat membantu kita juga sebagai seorang rakyat Malaysia lah. Kalau kita nak hidup harmoni, kalau kita nak hidup tanpa berbalah antara satu sama lain, kan? Okey, jadi itulah kesimpulan yang saya boleh katakan untuk pembentangan saya pada hari ini. Dan itu saja. Assalamualaikum dan terima kasih. Dan jika terdapat apa-apa soalan, boleh nyatakan di chat WhatsApp.